Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey. Okey, siapakah bersama saya malam ini? Salam Puan Cadbury. Macam nama coklat pula kan, Cadbury. Salam Puan Fazira. Okey, semalam ni saya nak discuss mengenai satu isu yang saya rasa bukan isu lah, satu masalah ataupun agak banyak kanak-kanak yang mengalami isu ini, iaitu isu fokus ataupun tumpuan lah, attention. Tumpuan ataupun kita kenal sebagai attention. Okey, jadi sebenarnya dalam konteks kena faham, bila dalam konteks kita nak ajar anak bercakap, fokus atau tumpuan ni adalah sangat penting. Dia adalah kemahiran kira macam kemahiran asas tau. Fokus ataupun tumpuan ni adalah kemahiran asas. Jadi kalau let's say anak-anak mengalami ataupun macam ada masalah fokus ni, memang sangat susah untuk dia belajar bercakap. Sebab tak boleh fokus kan. Jadi bila tak boleh fokus, memang akan susah nak belajar bercakap. Sebab nak belajar bercakap, kita kena fokus, kita kena faham apa yang kita dengar. Contohlah, saya bagi contoh mudah. Okey? Saya bagi contoh mudah. Sebab fokus ni anda kena faham tau. Fokus ni bukan hanya sekadar kita nampak anak tu boleh duduk lama menghadap sesuatu mainan lama, yang itu pun belum tentu fokus dia bagus. Belum tentu fokus dia bagus. Kalau anak kita boleh duduk lama kan, boleh duduk lama, contohlah dia main Lego, main puzzle ke, main kereta ke, dia main seorang-seorang dia tapi lama. Lama dia main tolak-tolak kereta, lama. Itu pun belum tentu fokus dia bagus. Untuk bercakap, dia kena ada fokus tertentu, jenis fokus tertentu, jenis tumpuan tertentu. Jadi saya explain apakah jenis-jenis tumpuan yang kena ada, yang kita kena observe pada anak supaya kita nak tahu dia ni, anak yang tadi ada masalah tak pada tumpuan. So kalau tak ada ataupun kalau mempunyai kekurangan, pada sekejap lagi saya nak explain berkenaan fokus yang macam mana tu. Okay, so kalau ada kekurangan dekat situ, memang nak kena improve. Sebab bila ada masalah pada fokus, definitely sebenarnya anak akan mengalami masalah untuk belajar vocab. Dia nak faham, nak simpan, ada masalah. So bila tak boleh faham, tak boleh simpan vocab dengan baik, so isi ataupun input tu dia kuranglah. Input dalam mind dia tu kurang. So bila input kurang, yang keluar akan kurang. Itu kaitan dia. Itu kaitan dia, attention ni. Sebab ini adalah salah satu, hari tu pun saya sebenarnya baru-baru ni kita ada buat biasa-biasalah program di akademi, kita ada playgroup kan. So hari tu saya join sesi screening. Sesi screening ni kita nak tengok level anak lah untuk join aktiviti ataupun grup yang sesuai kan.
So kebanyakanlah saya jumpa adalah beberapa orang, kebanyakannya yang saya jumpa tu daripada, saya tak ingat saya jumpa dalam 6 ke 7 orang lah saya masa tu, okey. 6 ke 7 orang, daripada 6 ke 7 orang tu, 5 orang memang ada masalah fokus ataupun masalah attention. Daripada tu maksudnya daripada 7 orang, 5 ada masalah attention, 2 lagi tu okey, tak ada attention tapi lambat bercakap jugalah. So bila ada masalah attention ni sebenarnya dia mengganggu proses anak tu nak belajar vocab. Tak boleh nak ingat, tak boleh nak faham, susah. Macam gitulah kalau kita pergi kelas, contohnya kita masuk satu kelas, tak kisah kelas apa, bayangkan dalam kelas tu kita tak fokus, kita tak perasan pun cikgu tengah cakap apa. Kita mungkin berada dalam, contohlah kita dalam kelas tu, kita kita ada dengar bunyi, macam contoh kita tengah tengok something, dan tapi kita dengar cikgu cakap tapi kita tak tahu macam biji butir apa benda lah yang cikgu tu masukkan. Kan jadi menyebabkan kita sebenarnya kita tak simpan pun apa yang diajar oleh orang tu, tak boleh nak simpan. So sama juga dengan anak-anak ni, bila dia mengalami masalah fokus ni, masalah tumpuan ni, okey, masalahnya bila kita walaupun kita banyak bagi input, contohlah anda dah belajar dah teknik, kata dah belajar dah teknik rangsangan bahasa ni, dah bagi dah input banyak dekat anak kan, tapi nampak macam, kenapa macam tak bertambah-tambah je vocab dia, kenapa nampak anak ni macam tak respon je? Kat situ nampak macam kita dah bagi banyak tapi kenapa macam tak bertambah, macam dia tak dapat pun vocab yang kita ajar tu, macam tu. Ataupun macam lambat sangat dapat. So mungkin sebenarnya isu dia adalah pada fokus. Okey, so sekejap lagi saya bagi ciri-ciri. Saya bagi dulu sebelum saya bagi kepada apa benda yang nak kena buat tu, kena tengok dulu ciri-ciri ni. Sebab bukan sometimes lah kan, kebanyakan bila contoh, bila saya tanya parents apa yang dia faham tentang fokus. Apa yang anda faham tentang apa gambaran anak yang fokus bagi anda? Contohlah, kan. So kebanyakannya, saya tak tahulah parents ni mungkin dah tahu semua kot fokus tu apa. Kan. Okeylah sebelum saya bagi jawapan kan, saya nak tengok, kalau saya nak tengok sikit apa yang anda faham tentang kalau dikatakan anak tak fokus, so macam mana? Ataupun anak yang fokus tu kalau untuk anda punya perception, gambaran anak fokus tu macam mana? Anda nak observe anak tu macam mana? Boleh macam mana? Boleh duduk lama ke? Boleh main dengan lama ke? Apa sebenarnya yang anda faham tentang fokus? Kalau kita sebut anak tak fokus, okey. Macam mana gambaran yang tergambar di anda punya minda tu? Cuba komen, cuba komen. Macam ramai tapi macam sunyi kan? Saya tak suka buat live sunyi-sunyi ni. Tak seronok saya bercakap seorang-seorang. Saya nak apa tu, anda cuba boleh mungkin bagi feedback, bagi apa yang bila ditanya tak boleh jawab, okey? Nanti kita tengok, nanti saya bagi contoh tau, nanti saya bagi contoh. Okey, kadang bercakap berkali-kali, lantang suara suruh bersatu, dia tahu pakai tapi bila nak suruh dia macam terpinga-pinga, okey. Okey. Ni saya nak check sama ada sebenarnya anda faham tak fokus tu apa? Tak ada eye contact, okey boleh ikut apa yang kita ajar, fokus. Okey, kalau boleh ikut apa yang kita ajar maksudnya dia fokus, okey. Bila suruh tak faham, terpinga-pinga lepas tu berlalu pergi. Okey, boleh duduk diam dan buat satu aktiviti dengan lama. Okey, good. Boleh habiskan task dengan complete. Okey, nak tahu pakai belajar. Fokus tu kalau kita panggil dia pandang datang kat kita. Alright? Betul? Lebih 10 minit tu kira fokus gak lah. Okey. Okey, apa yang saya cakap tak ajar nak boleh ikut. Okey. Tak boleh lama. Kalau ada masalah tak boleh lama buat. Boleh dekat dengan tele. Tele apa tu? Boleh dengar dekat tele. Boleh dengar. Boleh. Kalau nak tengok dekat telefon ke apa? Tak faham pula soalan Puan Rosmah. Kalau nak tengok live ni dekat telefon ke? Boleh je. Tak ada eye contact, mudah distract, fokus ada, eye contact lah. Okey, okey. Boleh ikut apa kita ajar, cakap tapi dia suruh ulang dia macam tak faham. Alright. Ada yang betul, ada yang mungkin tak berapa tepat. Kan? Dengar dan buat apa yang kita suruh tu maksudnya fokus. Okey. So saya akan explain. Ada 3 jenis fokus yang kita kena tengok pada anak. 3 jenis. Ada 3 jenis. So make sure 3-3 ni kena ada. Okay, make sure 3-3 ni kena ada. Dia fokus ni sebenarnya tumpuan kemahiran memberi tumpuan ini sebenarnya dah terbentuk pada usia
kita boleh nampak lah, kita boleh nampak dengan jelas, dah boleh nampak dah benda tu ada, kemahiran tu ada seawal usia 6 bulan. Tengok live kat Telegram macam tak boleh je. Sebab ni dekat Facebook kan. Kena buka Facebook. Kat Telegram tak ada sebab ni dekat Facebook, kena buka Facebook. Alright. Okay. Seawal 6 bulan. 6 bulan tu kita dah boleh sebenarnya kita dah boleh tengok anak ni ada tak daya tumpuan yang sepatutnya dia ada untuk proses dia belajar sesuatu. Sebab ini kita nak tumpuan yang perlu untuk anak tu belajar. Kan yang perlu untuk anak belajar. So tadi ada yang cakap boleh duduk lama, boleh faham arah, ikut arahan, adalah anak fokus. So, alright. Ada betulnya, tapi saya nak bagi yang lebih tepat dekat sini. Okey. Saya nak bagi tepat. So yang pertama sekali, saya katakan ada 3 fokus tadi kan, 3 jenis fokus yang anda kena tengok. So yang pertama sekali adalah, ni asas asas awal dia sebelum anak usia setahun. Okay. Apa yang anda kena tengok adalah fokus ni kita panggil sebagai joint attention. Joint attention. Ataupun nama spesifik dia adalah dia berkait dengan eye contact ataupun nama spesifik dia triadic eye contact. Triadic, segitiga. Okay, triangle, triadic eye contact. So maksudnya, boleh tak anak buat benda ni? Ini tumpuan ini adalah development, okay? Development joint attention yang lebih advance. Tapi ini joint attention yang kita panggil joint attention ni kalau dalam bahasa Melayu dia tumpuan bersama-sama, macam tu. Kita dan anak memberi tumpuan yang sama pada satu benda. Kan? So dia macam ni. Contoh kalau yang triadic eye contact tadi tu dia buat macam ni. Contoh anak tengah main, anak tengah main something. Okay, anak tengah main Lego ke, main puzzle ke, tengah buat apa-apalah, tak kisah, tengah pegang benda, tengah pegang objek, anything, tengah main kereta ke apa. Okay, so boleh tak kalau let's say lah kita ada kat sebelah dia, kita pergi sebelah dia, kita tegur, kita cakap something, wah adik main car ke or something lah, something, atau kita cakap dengan dia anything lah. Kita tegur dia ke, kita cakap pasal kereta dia ke kan. Boleh tak anak ni tadi, dia buat daripada tengok objek tu yang dia tengah main atau dia tengah pegang tadi tu, dia pindahkan tumpuan dia kepada kita. Contohlah kita duduk sebelah dia kan. Dia pindahkan tumpuan kepada kita, lepas tu dia tengok balik dia punya objek. Itu triadic eye contact. Maksudnya daripada objek kepada person kepada objek balik. Yang tu. Ada tak buat yang tu? Ataupun kalau kita pergi duduk sebelah dia, tegur-tegur dia main, dia memang buat tak tahu je, macam ni je, main je. Tak ada pusing dan tengok kat kita. Dia tak cakap apa-apa, dia tak ada, mungkin tak ada cakap apa-apa, tapi dia just, contoh dia main-main, kita kata, wah dia main kereta macam tu kan. So dia pusing, dia tengok kita, lepas tu dia patah balik. Itu je. Itu yang paling simple lah. Ada tak buat yang tu? So kalau let's say anda tengok anak ni tadi, katalah dia tengah main, anda pergi duduk sebelah dia, cakap dengan dia, kan cakap dengan dia, dia memang tak ada pusing. Dia just main je sendirian, masa memang tak pusing dan tengok kat kita dan tengok balik dekat objek. Triangle kan, daripada satu objek kepada person kepada objek balik. So kalau ada yang tu okey, ini maksudnya asas pembentukan joint attention dah ada. Okey, kalau ada yang itu. So then kita tengok yang lebih advance. Okey, ataupun lagi satu. Okey, ataupun lagi satu, benda lain lah yang kalau kita nak check adalah ada tak anak ni tadi boleh tak dia respon bila kita panggil. Respon tu maksudnya boleh tak dia macam pusing lah, pusing. Pusing tengok. Sama jugalah dengan konsep yang saya kata kita cakap something, dia tengok kita, dia tengok objek. Sama. Itu dipanggil sebagai channel attention ataupun triadic eye contact. Kalau yang tu ada maksudnya asas basic pembentukan attention tu dah ada dah. Dia tengok kerap tak anak buat benda tu. Ada tak kesukaran dia nak buat benda tu. Ataupun ada tak yang macam ada time dia buat, ada time yang memang sama ada selalu ke, jarang-jarang ke. Yang tu. Okay, kena tengok juga. Kalau selalu, okey. Kalau selalu tu baguslah. Tapi kalau jarang tu macam adalah 10 kali main tu, adalah sekali dia buat. Mungkin ada tetapi tak berapa konsisten kita panggil. Ataupun masih lagi perlu kita polish lagi lah. Ada tapi mungkin tak berapa bagus. Dia macam tu. Alright. That's what ada. Okay. So kalau ada okey. Yang pertama tadi tak ada. Yang pertama tu apa panggil nama. Kan. So maksudnya kalau tengah main kita cakap dia, wah dia main car, dia tanya car. Ataupun kita panggil, wah adik main apa tu? Dia tengok. Triadic, boleh tak dia buat triadic eye contact tu? Triadic eye contact tu adalah daripada objek kepada
orang kepada objek balik. Dia pindahkan eye contact tu. Alright. So itu yang pertama. Boleh tak nak buat? Masing-masing terus test tu dekat anak tu. Bagus bagus. Okay. So yang kedua adalah join attention yang lebih advance sikit. Join attention yang lebih advance. Sekejap lagi saya ajar macam mana nak buat. Alright, ni kena check dulu. Anda kena check benda ni ada ke tak ada. So kalau tak ada, sekejap lagi saya akan explain sikit apa benda yang anda kena buat. Alright. Okay, so yang kedua adalah boleh tak anak tengok kepada kalau kita menunjuk ke arah sesuatu, boleh tak anak melihat ke arah yang kita tunjuk tu. Contoh kalau dia ada beberapa step lah. Kan yang menunjuk ni pun dia ada level-level dia. Contoh kalau kita dekat, boleh tak jarak dekat? Contoh kita ada something, ada mainan ke kat depan mata buku ke kan. Kita tunjuk, "Ni adik ni." Dia macam daripada dia tengok tak ke arah benda yang objek kita tunjuk ni. Itu joint attention, the next level, joint attention lah. Boleh tak dia tengok yang objek ni? Ataupun kalau dia tengok, dia tengok kat kita, so maksudnya it's a combination lah dia ada. Okey. Itu yang dekat. Yang jauh, seterusnya kita tengok yang jauh pula. Kalau yang dekat ni boleh, yang jauh boleh tak? Contoh kita tadi, tu kat sana tu. Contoh dia tengok, tu dek kat sana. Dia follow jari kita menunjuk ke arah mana. Okey, dia follow jari kita menunjuk ke arah mana. Maksudnya dalam benda tu jarak dia jauh lah. Tadi dekat, kat depan mata je. Ni jauh. Boleh tak dia follow? Ataupun kadang-kadang kita tunjuk tu, aeroplan kat atas tinggi tu kan. Boleh tak dia tengok? Cepat tak respon dia? Yang tu. So kalau dia ada cepat respon dia, tengok kita tunjuk apa tu dia tengok je, dia tak sebut balik. Maksudnya attention dia ada. Maksudnya mungkin masalah dia tak boleh bercakap lagi tu bukan disebabkan oleh attention. Mungkin disebabkan oleh benda lain lah. Kan? Maksudnya kita kena check skill lain lah pula. Sebab attention ni salah satu skill saya kata tadi kan. Tu bird cepat dia tengok. Yes, maksudnya kata dia tu bird. Dia pun tengok ke arah tu. Maksudnya yang ini joint attention dia bagus. So kalau joint attention bagus, sepatutnya bila kita bagi vocab yang banyak, sepatutnya tak ada masalah sangat untuk dia terima dan ingat dan cakap. Tapi kalau let's say benda tu ada, bagus. Maksudnya respon cepat je, kita tunjuk semua dia tengok. Just dia belum bercakap lagi. Jadi maksudnya yang ni kena tengok balik. Vocab dia cukup ke tak, mungkin tak cukup vocab, kena tambah rangsangan. Tapi bila attention ni dah ada, attention dah ada, jadi masalah kita kata, kalau attention dah ada, lebih mudah untuk kita bagi rangsangan dan just banyakkan rangsangan je lah. Dan mungkin kena tengok skill-skill lain. Tapi selalunya kalau anak ada attention ni dengan baik, skill-skill lain yang macam meniru, macam tu mudah terbentuk. Tak susah sangat nak ajar. Sakat tiru pergerakan sepatutnya dah boleh ikut kalau attention ni ada. Alright, tapi kalau tak ada, let's say kita tunjuk pun tak tengok, dia pun tak ada tengok kat kita. Kalau kita panggil pun tak adalah dia nak pusing tengok kat kita ke. Okay. Kalau yang itu memang kena really check on dia punya attention. Okay. Tu yang kedua. Okay, dia tengok yang jauh lah. Alright. And then seterusnya, bila kita tunjuk objek yang bergerak, dia boleh follow tak? Itu pun part of attention juga. Macam mana dia sustain tumpuan dia. Dia kekalkan tumpuan dia. Tadi tengok setempat. Tapi kalau let's say benda bergerak. Kan benda bergerak lah. Bola bergerak dari sana ke sana. Contohnya kereta bergerak dari sana ke sana. Kita jatuh tadi car. Dia gerak. Boleh tak anak tadi tu? Dia tengok objek bergerak tu dia follow. Dia follow pergerakan tu lah. Benda yang bergerak tu. Itu pun sebenarnya part of attention juga. Mengekalkan fokus dia. Contoh kalau let's say benda bergerak ni, kalau kita tengok anak tu, kita tunjuk dia pun tengok sekejap, lepas tu dia sekejap je. Mungkin kita risau takut dia punya attention dia tu pendek. Ada tapi pendek. So kalau anak yang ada tumpuan tapi pendek, kesukaran dia adalah dia nak terima dengan banyak. Sebabnya pendek. Dia boleh terima satu, lepas tu benda yang kita cakap lepas tu mungkin dia dah tak fokus dah. So kalau kita cakap dalam ayat, kemungkinan satu perkataan dia terima, yang lain langsung dia tak dapat. So dia akan ada kesukaran dalam bila nak develop ayat, dia akan ada susah sikit kalau attention dia pendek. Okay. Alright. So yang ketiga adalah, tadi yang baru kedua. So yang ketiga adalah baru kita tengok berapa lama anak tadi boleh duduk dan buat aktiviti. Dan baru kita tengok sebenarnya. Kalau yang tak, katalah yang tadi yang saya cerita daripada tunjuk tak tengok semua tu, kalau yang itu tak ada, memang kena polish yang tu dulu. Tapi kalau yang tu dah ada, baru kita tengok berapa lama dia boleh attend dalam aktiviti. Seterusnya, berapa lama. Dia tengoklah, kita tunjuk dia tengok tapi sekejap-sekejap contohnya.
Dan sekejap-sekejap ni mungkin isu dia adalah lebih kepada dia tak boleh nak sustain the attention. Attention tu ada, it just tak boleh sustain. Okay. So kalau let's say yang sustain ni kita tengok dari sudut jangka masa. Contoh, berapa lama anak boleh main sesuatu dengan keadaan kita ada bersama interact dengan dia. Contoh kalau kita katalah contoh anda main puzzle dengan anak. Okay, main puzzle dengan anak. Berapa lama anak boleh stay dalam aktiviti puzzle tu? Kan? Oh, hari ni anda tambah satu words lagi. Tahniah. Satu kejayaan besar tu tambah satu words kan. Okay. So berapa lama? Baru kita tengok berapa lama. Kalau yang tadi 1 dan 2 tadi tak ada, kena buat yang tu dulu. Yang tu ada baru kita tengok berapa lama. Okay. So berapa lama ini adalah bergantung kepada umur anak. So kalau anak usia setahun, anak anda usia setahun, cukup 3 ke 5 minit dah okey. Katalah anda main something dengan dia bolehlah attend main tu, okey letak benda keluar balik, letak benda buat keluar balik contohlah. Kan kita main sama-sama dengan dia, tengok ni ada ni, tengok ni ada ni contoh. Kan? Kita ada bercakap dengan walaupun dia tak ada reply balik secara verbal tapi kita ada di situ berinteraksi dengan dia lah. Okay, dalam situasi ni boleh tak tadi anak sustain dalam 3 ke 5 minit. 3 ke 5 minit. Tu setahun. So kalau 2 tahun darab je lah. 2 darab 3, 6. 2 darab 5, 10. 6 ke 10 minit. Kalau 3 tahun darab dengan 3 pula. 3, 9 ke 15 minit. 3 tahun. Biasanya kalau 5 tahun ke atas, baru 20 minit dan ke atas dia boleh sustain duduk buat aktiviti tu lama. Okay. Tu macam tu. Alright. So itu dari sudut jangka masa. Tapi yang paling penting adalah yang 2 yang cerita tadi. Yang itu adalah kalau kata let's say, yang itu ada sepatutnya anak tu dah boleh cakap tapi mungkin single words. Tapi kalau attention dia pendek, dia mungkin boleh cakap single words tapi ada kesukaran untuk buat ayat. Dia macam itulah biasanya, kebiasaannya. Alright. So kalau katalah let's say anda tengok attention ni semua ada, mungkin sebab lain lah anak tak bercakap tu lagi. Mungkin sebab lain, mungkin bukan sebab attention. Sebab attention ni salah satu je. Ada lagi 6, 7 sebab lagi banyak lagi. Okay, ada banyak lagi sebab lain lah yang kita perlu tengok kemahiran-kemahiran lain selain attention. Alright. So okay. Boleh dapat tadi 3 jenis tu. Okay, dan barulah dah faham yang tu baru saya boleh masuk kepada apa benda nak buat. Sebab kalau anda tak tahu nak check anak ada masalah attention ke tak, kan tak guna juga saya bagi apa nak kena buat ni kan. So boleh je kalau anak yang tak ada masalah attention pun anda tengok anak ni okey je boleh tunjuk kita buat tu. Maksudnya tunjuk dia tengok je tapi boleh je nak buat apa yang saya ajar hari ni pun boleh je. Okay. Okay. Alright. So yang pertama, macam mana kita nak latih anak untuk yang tadi tu, yang boleh, maksudnya boleh pindah-pindahkan attention dia tu. Tengok dekat objek, tengok dekat orang, tengok dekat objek, tengok dekat orang, kan? Pindah-pindahkan attention dia. So bila anak tu, contoh bila kita nak anak tu belajar something, maksudnya kita tengah bagi vocab dekat dia. Dia kena ada ability untuk tengok objek dan dia nampak juga kita boleh relate apa yang kita cakap dengan objek yang dia tengah tengok ataupun tengah pegang tu. Boleh relate. Boleh relate barulah dia akan faham. Kefahaman terbentuk bila anak tu boleh relate objek yang ada dekat dia dan juga apa yang kita sebut. So that's why sangat penting untuk dia boleh pindahkan attention dia daripada objek kepada person, kepada objek balik kepada person yang tu. Okay. And then, so kalau kita nak bantu anak untuk pindah-pindahkan attention ni, let's say anak tak ada buat pindahkan attention ni, tak ada buat shift attention ni. Try the eye contact tadi tu tak ada. So apa yang anda kena buat adalah kena galakkan anak untuk buat benda tu. Contohlah kalau anda main something, kan, kalau anda main puzzle ke, main Lego ke dengan dia, make sure jangan longgok, syarat pertama jangan longgok mainan tu kat depan mata dia. Sebab bila kita melonggokkan mainan dekat depan dia, dia memang takkan peduli balik kat kita. Kan? Dia tak peduli kat kita. Syarat je jangan longgok. Bagi satu-satu. Setiap kali nak bagi, tunggu dia. Contoh macam ni. Tak ada pula mainan kat sini kan. Contohlah kata ada Lego ke apa. Okay, bagi dia satu piece. Letak, pasang. And then, kalau nak lagi, kita control the amount tu. Janganlah ambil banyak sangat. Janganlah satu beg besar. Just ambil satu bekas kecil, simpan dalam Tupperware ke anything. Okay.
So, lepas dia letak satu, puzzle ke apa letak satu and then kita nak suruh dia daripada letak tu, kita panggil, "Okey adik nak lagi tak?" Kan, "Nak lagi tak ni puzzle?" Contohnya. Dan kita tunggu untuk dia daripada dia lepas letak tu dia patah balik kat kita. Tumpuan tu dia tukar balik kat kita dan baru kita bagi the the next piece. Sebab kalau kita let's say puzzle tu everything boom kita dah longgok depan dia, dia memang akan macam ni dan terus buat je without mempedulikan kita lah. Kan so jangan tu. Okay, so maksudnya terus buat macam tu. Setiap kali tu control the toys. Okay, mainan tu kita pegang macam puzzle pieces tu kita pegang bagi satu-satu. Setiap kali nak bagi panggil nama dia ke sebut something tunggu dia angkat muka dia. Kalau tak angkat muka lalukanlah benda-benda tu depan mata dia nak suruh dia angkat juga. Buatlah apa-apa cara suruh dia angkat muka dia tengok kita dan baru kita bagi. Kan? Tak boleh tak boleh longgokkan tu bagi yang ada masalah attention lah. Kalau yang tak ada masalah attention okey je. Bagi yang susah nak buat shift attention tu kalau kita longgok dia menerukkan keadaan. So that's why sebenarnya kalau kalau anak tu tak ada masalah attention pun selalu saya suka bagi satu-satu sebab bila anak tu tengok kita, tengok muka kita, kita cakap dia akan lebih dapat sebab dia straight. Dia tengok muka kita, dia tengok memek muka dia. Contohlah kita macam tunjuk, "Ha, apa?" Macam tu kan kita boleh buat macam tu. Dia nampak memek muka kita, nampak mulut kita bergerak. So ini adalah cue ataupun kita bagi dia panduan. Nak bercakap mulut kena gerak macam ni kan. So dia nampak mulut kita gerak macam tu. So dia pun mungkin akan tahu mulut gerak macam tu dia. So that's why kalau anak-anak yang lambat bercakap ni kadang tu tak ada masalah tumpuan pun saya suka buat macam tu. Saya lebih prefer dia angkat kepala tengok kat kita dan baru kita cakap. So dia lebih senang sampai untuk dia. Kan? Kena sorok sambung. Kalau anak yang senang distract, kalau anak yang senang distract better, maksudnya keluarkan satu mainan je. Keluarkan satu jenis mainan lah dulu, yang lain tu simpan dalam kotak ke. Sebab kalau anak yang senang distract, kan benda tu kita nak macam mana kita nak dapatkan attention untuk dia tengok kat kita because of dia terlalu banyak benda yang dia akan, wah dia mainan sana, dia mainan sana. Kita ni dia tak peduli dah. Kan macam mana kita nak tarik untuk dia tengok muka kita ni. So that's why alihkan dulu keluarkan satu je dulu. So kalau anak yang ada masalah attention ataupun yang senang distract, yang kalau dapat mainan tu memang tak peduli kat kita dah, kita panggil ke apa pun dia memang fokus sangat, terlalu fokus sampai tak respon pada kita, yang ni anda kena control. Sebab kita nak ajar dia untuk respon. Okay. Alright. Yes, boleh letak dalam bekas bertutup, betul. Kan dan then bagi satu-satu. Letak duit dalam tabung ke tak kisah. Yang penting satu-satu. Kan yang penting satu-satu. Alright, itu yang pertama. Kita nak suruh dia pindah-pindahkan attention dia tu kepada kita, kepada objek yang dia tengah buat, kepada kita balik, kepada objek tengah buat, kepada kita balik. Macam tu. Alright. Okay. And then nombor 2. Okay, nombor 2. Nombor 2, tadi kita nak yang shift tadi tu, triadic eye contact. Kan? Yang kedua, yang tak respon ataupun yang kedua tadi ni yang kita tunjuk dia tak tengok. Okay, anak yang kita tunjuk dia macam tak tengok sangat. Kan? And cara yang paling mudah lah. Yang paling mudah mulakan tunjuk dengan benda yang dekat dulu. Ni yang ni. Tunjuk. So maksudnya anda kena banyak menunjuk dengan dia. Banyak menunjuk. So kalau kata jalan-jalan kat luar pun tunjuk semua benda yang apa dia nampak kat situ tunjuk, nampak kat sini tunjuk, dalam kereta tunjuk, kat luar kena banyak menunjuk supaya bukan apa tau. Bila kita banyak menunjuk, anak ni akan lebih aware dengan apa yang ada kat sekeliling dia. So bila anak ni aware, banyak benda yang dia akan boleh belajar. Kita nak create awareness tu. Kita nak create awareness yang okay, everything yang kat luar, kat sekeliling dia ni macam-macam benda tengah berlaku. Sebab tu kan dalam kereta masa kita nak berjalan ke apa, better sebenarnya tak ada, jangan bagi gadget ke apa. Sebab kalau bagi gadget kita tunjuk dia tak akan tengok. That's why dia punya attention tu terganggu. Sebab dia tak aware pun what happen dekat sekeliling dia. Macam kita contoh even kita orang tua pun kalau menghadap ni, kan saya sendiri pun sebenarnya contoh pergi makan, yang kita menghadap ni, kan kita sebenarnya tak really, kita macam dahsyat, kita tak really aware sangat what happen dekat sekeliling kita. Dia macam mungkin kita dengar benda tapi kita tak really faham pun apa yang tengah berlaku.
kita takkan banyak buat observation sebab even saya sendiri pun kalau kata benda ni kalau kat meja makan ke apa kan, kita pergi makan kat luar kan, duk tengok benda ni, tengok video, tengok apa kan. Memang kadang-kadang orang bercakap kat tepi kita, depan kita pun kita tak tahu dia cakap apa, kita dengar tapi just tak tahu apa benda yang dia cakap. So that's why kalau bila nak membentuk ataupun nak develop attention ni ini benda pertama yang distraction utama. Ini kena jauhkan dulu. Benda ni kena jauhkan dulu. Okey. Sebab kalau nak tunjuk benda sekeliling ni tak boleh ada kat tangan. Kalau ada kat tangan definitely dia tak akan tengok pun benda yang kita tunjuk. So kat rumah banyakkan tunjuk benda sekeliling, keluar pun banyak tunjukkan benda sekeliling. Create awareness anak pada apa yang sedang berlaku dekat sekeliling. Okay, dia kena belajar through sekeliling. Bercakap, berkomunikasi adalah kena tengok orang lain buat macam mana. Kalau tak, dia tak akan reti nak buat. Okay, mungkin dia boleh dapat perkataan melalui benda ni, tapi nak guna tak boleh pakai benda ni. Nak guna kena interact dengan orang sebenar. Alright, dia macam tu. So banyakkan tunjuk. Banyakkan tunjuk. Kalau keluar jalan-jalan, tunjuk je lah apa benda yang dekat sekeliling tu, tunjuk je. Oh tu orang tengah sambut daun, orang tengah sapu. Oh tu orang sapu sampah. Tu ada orang kat sana. Oh tu ada daun, tu ada pokok, ada siput. Contohlah. Anything yang anda boleh nampak, anda boleh tunjuk-tunjuk. Bunga ke daun ke, tunjuk dan cakap. Tunjuk dan cakap. Just nak supaya dia aware of everything yang ada dan dia aware kita tengah bercakap dengan dia, tengah bercerita tentang everything yang ada dekat depan mata dia. Okay? Banyakkan buat yang itu. Banyakkan buat yang itu. Banyakkan menunjuk benda. Alright? Okay. And then, tu nombor 2. Okay, boleh dapat nombor 2. Okay, sebelum saya masuk point yang ketiga, apa benda nak kena buat ni. Sebab yang nombor 3 ni macam mana kita nak train untuk sustain the attention. Okay, yang skill yang ketiga lah, sustain the attention tu. Okay. Alright. So, kalau yang sedikit announcement bagi sesiapa yang nak belajar lebih banyak bulan 2 ni nanti saya akan buat seminar anak-anak cakap. Okay, seminar anak-anak cakap ni sebenarnya lebih kepada saya ajar bagi anda yang anak umur 2 tahun ke atas ataupun 2 tahun ke atas atau setahun 6 ke atas ke yang masih belum ada perkataan lagi, setahun 6 bulan ke atas yang sesuai lah untuk join, yang sama ada belum ada perkataan lagi ataupun perkataan masih kurang daripada 50 perkataan. Okay, vocab dia tak sampai 50 pun perkataan sebut. So seminar anak-anak cakap ni adalah fokus yang itu. Tapi kalau anak anda dah level bercerita, ayat panjang, pelat, yang tu tak berapa sesuai, join lah cerita siap-siap. Okay, online, seminar online. Seminar online pada hari Sabtu, 19 hari bulan 2, pagi sampai petang lah, 9 sampai 6. Alright, bagi siapa yang berminat nak join dan nak tahu lebih detail kenapa anak masih lagi tak boleh nak buat ayat, tak boleh nak bercakap. Kita nak tengok satu persatu apakah faktor penyebab tadi tu. Yang salah satu attention yang saya ajar hari ni lah. Okay, salah satunya attention ni apa nak kena buat. Dia ada banyak lagi sebenarnya. Yuran saya tak ingat berapa tapi boleh klik pada link. Saya memang tak ingat lah, yang ni tim saya yang in charge. Okay, seminar online, anda boleh klik link yang tim saya letak yang dipin pada, saya rasa ada kod. Ada kod. Tak tahu lah ada ke tak. Tapi saya macam ada. Okay, ada link. Link tu just klik link tu tengok. So dia ada untuk recording, siapa yang tak boleh join, ada boleh ambil package recording saja. Ataupun nak dua-dua pun boleh, recording dan live pun ada kan, kalau mungkin tak boleh nak commit one day ke. So boleh join. So kita identify problem dia dekat mana dan macam mana kita nak tackle every level of yang dia ada masalah tu. Sebab ada banyak sebab sebenarnya, saya tak boleh nak habiskan dalam masa 1 jam live, tak boleh. Dia kena panjang, masa yang panjang untuk saya explain. So bagi saya 1 hari lah untuk explain. Alright. Okay, so saya nak pergi yang ketiga. Bagi siapa yang berminat nak tahu lebih lanjut, boleh klik pada link dan boleh terus daftar secara online. Okay, dan kelas tu pun online. Kelas ni pun online. Mur-mur je sebenarnya. Balik-balik lepas-lepas bajet apa, saya bayar Zoom jadilah. Okay. Kalau nak tunjuk sesuatu, cakap tu. Okey lah tu. Maksudnya tu adalah vocab lah, satu vocab.
Tapi kena tengoklah umur dia berapa nak di-identify nak kita nak kata okey ke tak tu. Maksudnya that's a good respond. Dia tunjuk tu kan it's a very good respond lah benda yang dia cuba nak bagi tahu kita sesuatu. Cuma kita tengoklah vocab dia sekarang ada berapa banyak lagi kan. Cukup ke tak cukup. So kalau let's say tak cukup kena tambah lagi lah. Alright. Okay. So yang ketiga. Okay. So yang ketiga adalah macam mana kita nak sustain the attention. Ini adalah untuk anak-anak yang ada dah tadi shift attention yang saya kata tengok dekat kita tu pun dah ada, panggil nama dia respond, and then kita tunjuk pun dia tengok tapi dia punya attention tu pendek. Tak boleh sustain lama. Kan dia pendek-pendek. So kalau anak yang attention dia pendek-pendek, contoh kita buat aktiviti dengan dia, kita bagilah kat dia, "Okey adik letak ni." Letak, dia pun ambil 1, 2 letak lepas tu dia lari. Tak sempat habis dah lari dah. Baru tak sampai 2 saat kan, tak sampai seminit dah hilang dah. Dia tak boleh nak sustain, tak boleh nak siapkan benda task tu dalam satu jangka masa yang lama. Contohnya katalah anda bagi Lego kan, katalah ada 10 Lego, nak bagi satu-satu dia pasang sampai habis. Contohnya. Okey, nak pasang sampai habis, baru bagi 1, baru bagi 2, lepas tu dah, that's it, dia dah hilang dah. Lari dah pergi tempat lain. Tersempat nak habis, baru 2 saat contoh. Dia tak boleh sustain. Okay, dia tak boleh sustain. Tapi kalau panggil rest, boleh pusing. Panggil pusing tu tapi dia sekejap-sekejap. So kalau yang sekejap-sekejap ni, macam mana anda nak bantu dia adalah, kita boleh sediakan aktiviti tu, kan kita tingkatkan masa dia sikit demi sikit. So masa ni boleh ditingkatkan melalui yang pertama masa, yang kedua adalah bilangan. Contohnya, kalau anda tengok, kalau anda tengok anak yang tadi okeylah kalau selama ni kata kalau buat contohlah buat Lego ke, buat puzzle ke, bolehlah dia siapkan dalam 5, lepas tu dah tak boleh dah contoh. Kan dia sampai dalam 5 je. So mungkin start dulu dengan 5, nanti anda tambah sikit-sikit. Okey ni 5, cuba nanti dah buat a few time, tambah lagi jadi 7. Tapi bila tambah tu, anda kena sentiasa pandai-pandai tarik dia punya attention tau. Maksudnya okey letak lagi 1. Lagi satu je. Satu lagi. Jangan keluarkan satu beg besar. Bila satu beg besar dalam tu ada 20, anak tengok selesa tau nak habiskan. Especially kalau anak tu ada masalah attention, dia rasa macam, "Oi banyaknya nak habiskan." Macam selesa kot. Kan. So kita just ambil sikit je, letak dalam bekas. So dia nampak okey kita nak habiskan banyak ni je. Just nak habiskan banyak ni je. Kan. Main beats ke tak kisahlah anything yang anda main, just nak habiskan banyak tu je. Sebab kita nak panjangkan sikit demi sedikit jangka masa dia boleh buat aktiviti tu together dengan kita. Macam tu. Okay. So samalah maksudnya buat sampai siap. Contoh ataupun kalau jangka masa, contoh anda main Play-Doh contohlah kan, main Play-Doh sebab nak bagi satu-satu mungkin susah. Okay, so main Play-Doh. Contoh hari ni anda main Play-Doh, okay anak bolehlah sustain 1 minit contohnya. So next time main kata main Play-Doh ke main pasir ke yang berbeza pun tak apa. So kata okay anak dah boleh sustain 1 minit, hari ni mungkin nak lebih sikit. 2 minit ke nak lebih sikit, kita nak tambah sikit. So anda kena tarik dia tahu, maksudnya bila time dia nak lari tu, anda kena, adik ni ada lagi satu ni, satu ada lagi. Bila time dia nak lari je tarik. Bila time dia lagi, ada lagi satu ni, satu lagi. Kejap, ada lagi satu ni. Macam tu. Kena tarik dia sampai satu masa tu, okey dah habis. Bila dah siap tu, kita dah tarik sampai satu jangka masa. Sampai yang katalah kalau benda tu memang habis, kena habis. Jangan bagi lagi dah. Jangan bagi, contoh kita nak habiskan 7 Lego, habis 7 you kena stop walaupun anak tu masih lagi boleh duduk dan buat. Boleh cakap, okey dah habis. So kalau dia nak bangun dan nak gerak, okey dipersilakan. Boleh gerak. Sebab kita tak nak bila anak tu rasa, kalau aku bagi tumpuan ni tak habis mak ni. Tak habis kan, dia seksa sangat. So habis. Tapi kalau dia nak main lagi tak apalah, just continue main. Tapi kalau let's say bila dah habis tu, anak tu nak gerak, nak buat benda lain, okey, boleh. Tapi yang penting habis tu. Habis apa yang kita plan untuk dia. Alright, so kalau macam main tadi pun, tarik-tarik, kalau kita plan hari tu, kita kata nak lebih sikit daripada biasa, lama sikit dan kata, okey, okeylah, hari tu main pendek je, ni dah boleh panjang sikit. Okey, dah siap, simpan. Make sure, saya selalu suka buat, bila habis satu aktiviti tu, untuk menandakan yang benda tu dah habis, simpan. Okey, dah siap. Kita simpan. Simpan jom masuk bekas, masuk. Masuk tu pun is aktiviti tau. Masuk dalam bekas pun itu adalah aktiviti interaksi juga.
Kan interaksi tu, okey mama masuk, adik-adik masuk, sini, okey mama masuk, is interaction walaupun masuk benda dalam bekas. So dah habis tu tutup, okey dah siap. Dah tak nak buat pun tak apa because of kita dah sustain dia punya attention untuk that day, okey kita dah buat benda tu. So nanti panjangkan lagi, tarik lagi, any activity. Kadang tak adalah aktiviti yang nak kena buat play doh ke, tu je. Kadang-kadang macam masuk baju dalam mesin basuh pun boleh. Kan kita nak suruh dia masukkan 5 lai baju. Kalau kadang-kadang tu selalu masuk satu dah lari. Macam tu. Boleh je guna aktiviti harian yang biasa. Ataupun nak suruh dia apa tu, cuci apa benda ke, main tuang-tuang air kat dapur ke. Selalu tuang air sekejap je, sekali dua dah hilang. Tapi hari ni bagi 5 cawan, tuang dalam air tu, dalam 5 cawan contohnya. Sebab kita nak sustain jarak sorry, nak sustain jangka masa kita buat aktiviti dengan jarak jangka masa kita berinteraksi dengan dia. Bukan dia main seorang tau, jangka masa kita berinteraksi dengan dia. Tu yang penting. Sebab kita nak sustain tu supaya dia boleh attend lebih lama. So bila attend lebih lama, benda yang dia belajar kan lebih banyak. Macam tu. Okay, so tarik sikit-sikit. So attention ni, kalau let's say kalau ada gadget ke apa yang itu selalu saya memang minta kata stop dulu. Sebab kalau ada attention plus gadget, dia akan menerukkan keadaan. Stop yang tu dulu, create yang ni dulu. Okay. And kalau let's say anak yang tak ada gadget sekalipun, maksudnya dia memang ada masalah fokus tapi tak ada bagi gadget pun, still kena buat juga. Gadget tu salah satu faktor anak jadi distract. Tapi kalau tak ada pun, kalau anak tu tak ada bagi gadget pun tapi attention dia memang ada masalah. So mungkin dia memang ada masalah attention tu daripada kecil, daripada dia memang develop that problem lah. Okay. So boleh buat je macam tu. Okay. Alright, dapat 3. Boleh buat tak? Boleh buat tak? Agak-agak boleh buat tak? Senang je tu kan? Anak main Lego dia tak sambung, dia just buka je. Bila dia nak sambung, tak dapat, saya dah ajar tapi still terbalik-balik. Okey tak apa. Buka Lego tu pun aktiviti. Dia sebenarnya is not dia jangan kita jangan terperangkap yang kalau main Lego tu kena pasang je. Jangan terperangkap yang itu. Fokus kepada interaction kita dengan dia. Tak kisah buat apa, fokus kepada the interaction kita dengan dia. So let's say kalau dia boleh buka Lego, so tak apalah. Tengok tu mama ada Lego panjang. Jom adik cepat buka. Adik buka satu. Tarik. Buka. Okey masuk bekas. Lagi satu tarik. Kan interaction tu. Dia tak semestinya kalau Lego kena pasang. Wajib pasang. Kalau tak pasang tu salah no lah. Sebab nak pasang tu dia perlukan koordinasi, dia perlukan strength. Tangan dia tu, koordinasi tangan. So kalau tambah pula kalau Lego tu kecil, susah tau. That's why sebenarnya memang kalau anak tak boleh memasang, kita ajar dia untuk buka dulu. Dia tarik buka je. Tapi yang penting interaction tu ada. Kan. Macam kalau anything lah yang pasang-pasang, kita pasang dulu panjang-panjang, suruh dia cabut satu-satu. Tapi make sure masa dia cabut tu kita interact. Cabut. Dah cabut. Okey, lagi satu cabut lagi satu. Okey, cabut. Okey, dah cabut. Okey, dia dah cabut letak dalam bekas contohnya. Okey, nak cabut lagi tak? Tunggu dia angkat muka dia tengok kita. Cabut lagi. Okey, bagi cabut pula. Tak dalam bekas. Then tunggu lagi. Dia respon tengok, cabut lagi. Either way. Either way. Boleh tukar-tukar macam tu. Okay. Okay. Dapat. Alright. So bagi yang nak join tu masih boleh register. Join seminar anak-anak cakap nanti 19 Februari. 4 tahun bulan dah appointment jumpa doktor pakar bila anak ada attention. Okay. Attention sekejap-sekejap kan. Anak duduk lama tapi tak ada masa dia berhenti dan termenung sekejap sambung balik. Tak adalah. Kalau dia berhenti sekejap, menung, just panggil dia balik je lah.
Kita pun selalu buat macam tu kan. Saya pun kadang-kadang buat agak perangai tu. Tengah-tengah buat something, tengok kat luar jap, ada benda distract. Okey, ada benda distract, benda jadi tu. Yang penting dia boleh kembali kepada apa yang dia tengah buat. Itu yang penting. Dia yang kalau masalah, kalau dia hilang, hilang terus. Tu masalah. Tapi kalau let's say anak macam dia tengok ke lain sekejap, tapi lepas tu dia patah balik, buat balik aktiviti, tu okey. Maksudnya attention dia tu dia boleh control the attention, dia boleh patah balik kepada main tugas dia, fokus dia tadi tu. Tapi kalau ada setengah tu, dia pusing, dia hilang, dia memang tak get back, dah tak kembali dah. Dia memang hilang terus. Dia terus hilang, dia terus bangun pergi, dia distract kan. Yang tu yang kita tak nak. Yang tu yang kita kena tarik balik, tarik balik ke attention yang sebenar. Okay, macam tu. Okay, minta maaf lah saya tak boleh nak jawab semua soalan anda sebenarnya. Banyak sangat. Ni kalau jawab ni mahu sampai tengah malam ni. Okay. Zara, soalan apa Puan Zara? Apa soalan? Saya tak nampak sebab banyak sangat dia naik-naik atas kan, saya tak nampak. Oh, okey. Masa nak masak bagi tengok TV, cerita ilmu atau movie kat kanan. Ada kita je salah satu sebab untuk anak tak aware dan tak respon. Oh, okey. So, kalau tengok TV sekejap-sekejap, ada time yang kita memang, duduk sama main dengan dia, tak apa je sebenarnya, kan. Cuma masalah dia adalah kalau anak tu memang sepanjang masa tengok TV, memang kita tak ada langsung duduk dan berinteraksi, main dengan dia pun jarang-jarang, tapi most of the time dia habiskan masa dengan memang tengok TV, dia tak ada bergerak lah, tengok je TV tu. Yang tu mungkin akan ada masalah sebab tak banyak rangsangan yang dia terima. Yang ni yang sebenarnya yang saya explain banyak dalam seminar anak-anak cakap tu. Macam mana perkaitan antara rangsangan deria, sensori tadi tu dengan lambat bercakap. Apa perkaitan dia, kenapa anak yang ada masalah pada deria yang tak settle ataupun deria yang tak cukup rangsangan menyebabkan dia jadi lambat bercakap. So kita nak tengok which deria yang sebenarnya anak ni tadi ada masalah tu. So apa yang perlu, apakah latihan-latihan ataupun aktiviti yang perlu buat untuk rangsang balik deria tu supaya anak tu jadi lebih aware dan lebih alert. So kena tengoklah kalau tengok TV semua tu kena tengok jangka masa dan kena tengok macam mana cara. Sebab ada setengah anak dia tengok sekejap-sekejap je TV. Dia tengok buka TV dia tengok kejap, sekejap lagi dia pergi main, pergi buat benda lain, sekejap lagi dia sambung balik tengok, sekejap lagi dia buat. Itu biasa. Cuma yang masalahnya bila kalau anak tu bila tengok TV ke apa dia memang tengok betul. Tak buat benda lain dah, panggil pun tak peduli, yang memang tengok. Yang tu. Yang tu mungkin attention dia terganggu disebabkan ada distraction. Tapi kena tengoklah, bukanlah bermakna tengok TV tu tengok sikit je anak terus akan ada masalah, tak adalah taklah sampai ke tahap itu. Cuma mungkin kalau anak jenis yang obses, kan ada anak yang memang obses tau, dia kalau boleh tengok TV, kalau boleh tengok phone dia memang tak buat benda lain dah. Yang kalau jenis obses ni kena kontrol sikit sebab benda tu akan mengganggu antara kalau kita nak bercakap dengan dia, nak interact dengan dia, dia tak peduli. Tu masalah dia. Tapi kalau anak, let's say anak tadi kita pasang je TV, dia pun tengok. Tapi kalau kita panggil, kita tunjuk benda dekat dia, interact dengan dia, dia respon je. Dia respon je. Kalau macam tu attention dia masih lagi okey lah walaupun dia tengok TV. So tak adalah nak kata 100% kalau anak tu tengok TV dah automatic akan. So kena tengok the environment tu juga macam mana. Okay. Dan cara berapa lama juga akan effect dia berbeza. Okay. Tak ada perkataan setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan kalau tak ada perkataan kena tengok vocab dia cukup ke tak. Yang dia faham tu banyak tak yang dia faham. Boleh tak dia faham simple-simple instruction yang kita bagilah. Okay. Kita tengok mungkin yang lain. Okay. Okay, so hopefully saya dapat jumpa anda dalam seminar anak-anak cakap lagi. Saya minta maaf bagi soalan-soalan yang saya tak terjawab. Okay, dan cuba boleh cuba apa yang saya ajar hari ni. Actually kalau anak anda tak ada masalah tumpuan pun boleh je buat. Boleh je buat. Benda ni dia tak akan memberikan kesan buruk pun kalau anda buat. Malah dia akan jadi lebih baik lah. Lebih baik kan. So itu adalah kind of interaction yang kita kena banyak buat. Especially untuk anak yang berusia daripada bawah setahun sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Okay. Jenis obses. Itulah kalau obses ni kena banyak bagi rangsangan sikit. Kena banyakkan rangsangan, kena banyakkan buat dia aktiviti-aktiviti yang dia boleh bergerak, yang dia kena pegang. Maksudnya kena rangsang lebih banyak deria dia.
Okay, ke sistem deria. Sebab sometimes deria yang kurang rangsangan boleh membuatkan anak jadi kurang alert dan kurang responsif lah. Alright, sebab deria dia tadi processing tak berapa cantik lah kita panggil, processing maklumat di otak dia. Okay. Alright. So itu saja daripada saya malam ni. Thank you so much pada yang join. So hopefully anda dapat something, okay? Kita jumpa lagi next time insya-Allah dalam sesi-sesi nanti apa topik-topik lain pula lah. Alright. Itu saja. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye.